Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita meneruskan kita punya kelas PSI online, Pendidikan Syariah Islamiah, untuk hari yang ke-8. Okay. So hari ini kita teruskan lagi dengan tema usul fiqh kita. Okay, dan hari ini kita menyambung kita punya bab yang sebelum ini, iaitu dalil-dalil hukum syarak. Okay. So sebelum ni kita sentuh dalil-dalil hukum syarak bahagian yang pertama. So hari ini kita masuk bahagian yang kedua. Okey. Dalam bahagian kedua ni kita perlu tahu tentang al-ijma', apa maksudnya, apa autoriti ijma', apa jenis ijma', kumpulan ijma', contoh ijma', rukun ijma' dan syarat ijma'. Okey. Dan yang kedua kita perlu tahu tentang al-qiyas, maksudnya autoriti al-qiyas dan juga rukun al-qiyas itu sendiri. Okey, insya-Allah. Okay, dengan memahami dua benda ni, insya-Allah kita sudah cover bahagian kedua dalam dalil hukum syarak. Okay, bahagian pertama kita cover maksud dalil tentang Al-Quran dan tentang As-Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, so dalil sebelum ni kita katakan adalah sumber atau tempat pengambilan hukum syarak, dan dalil ada dua jenis, tu dalil-dalil yang disepakati dengan dalil-dalil yang tidak disepakati. Dan kita cover dalil yang disepakati dahulu. Okey, so dalil-dalil yang disepakati, kita ada Al-Quran yang kita cover sebelum ni, As-Sunnah, Al-Ijma' dan juga Al-Qiyas. InsyaAllah hari ni bahagian kedua kita cover Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Kita masuk dulu bahagian Al-Ijma'. Okey, so apakah yang dimaksudkan dengan ijma'? Ijma' bermaksud persepakatan. Okey, sepakat. Maksud dia bekerjasama antara sepakat antara siapa? Kesepakatan antara para ulama mujtahid. Okey, ulama mujtahid. Mujtahid ini maksud dia ulama yang mempunyai ilmu ataupun kefahaman untuk mengeluarkan hukum. Ada ulama yang hanya mempunyai ilmu tapi tidak mempunyai kefahaman untuk keluarkan hukum. Okey, so ijma' ni sepakat antara ulama-ulama mujtahid. Dan ulama ni daripada kalangan umat Nabi Muhammad SAW. So terkeluarlah umat Nabi Musa, Nabi Isa, tu tak dikira. Okey, dan mereka bersepakat tentang apa? Tentang sesuatu hukum syarak. Okey, yang mereka bincang tentang hukum syarak, mereka tidak bincang tentang benda-benda bukannya tentang akidah, kerana akidah memang dah confirm yang daripada Al-Quran dan Sunnah lah. So mereka hanya bincang tentang hukum syarak. Okey, hukum yang baru, yang beredar mengikut zaman. Kerana akidah tetap daripada dulu sampai sekarang, dia tetap ikut Al-Quran dan Sunnah. Tetapi dalam bab hukum syarak, dia berubah mengikut zaman dan tempat. Okey, dan hukum syarak itu adalah hukum yang berlaku masa selepas kewafatan baginda. Okey, ketika mana baginda masih hidup, maka kita ataupun sahabat Nabi radhiyallahu anhum terus merujuk kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tidak memerlu ijma', tidak perlu kepada ijma' para sahabat, tidak perlu ijma' kepada ulama' kan. Kerana Nabi ada masalah tu sujud pada Nabi. So ijma' ni berlaku selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Okey, so kita tengok apa maksud ijma' tu sendiri dalam bentuk gambar. Okey, katakanlah ini 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 orang ulama mujtahid. Okey, mujtahid. Dan mereka bersepakat tentang satu hukum. Apa maksud sepakat? Maksud dia, contohnya ulama pertama kata bincang satu benda, okey, setuju, dia kata setuju. Yang kedua setuju, yang ketiga setuju, yang keempat setuju, yang kelima pun kata setuju, yang keenam kata setuju, yang ketujuh pun kata setuju. Bila ketujuh-tujuh ulama ni yang bersidang, yang berbincang dan mereka bersepakat kata setuju, bila semua ketujuh-tujuhnya bersetuju, maka kita panggil dia ijma', sepakat. Okey. Tetapi katakanlah yang nombor 7 ni, okey, nombor 7 ni dia kata tak setuju. 1 2 3 4 5 6 setuju, tapi yang ketujuh tak setuju. Walaupun seorang tak setuju, maka kita tak boleh panggil al-ijma'. Walaupun seorang tak setuju. Okey, ijma' ni kena semua setuju. So bila seorang tak setuju, 6 lagi setuju, kita panggil dia apa dia? Kita panggil dia jumhur, iaitu majority. Okey, kalau seorang tak setuju, tak sepakat, maka kita panggil jumhur. Tapi kalau semua setuju, barulah kita panggil al-ijma'. Okey, beza ijma' dengan jumhur. Okey, sebab itulah ijma', kalau ulama telah menetapkan ijma',
maksudnya kita tidak boleh bangkang. Sebab apa? Sebab semua ulama setuju. Tetapi kalau jumhur, ini mengikut pandangan jumhur ulama. Maksudnya mungkin ada pandangan yang seorang dua orang yang tak setuju. So kita boleh pakai pandangan, kadang-kadang kita boleh pakai pandangan yang seorang dua tak setuju tu. Okey. Dengan syarat seorang dua tak setuju tu pun adalah ulama mujtahid. Bukannya ulama biasa-biasa lah. Okey, so beza antara ijma' dengan jumhur. Okey, sekarang ni autoriti ijma'. Okey, siapa yang memberi bahawa ijma' ni boleh diguna pakai dalam hukum syarak, dalam menentukan hukum syarak? Pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah kata Allah melarang kita mengikut jalan selain jalan orang beriman. Seperti mana kata Allah, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Okey, so ada perkataan wa yattabi', dan siapa-siapa yang mengikut ghayra, selain sabil, jalan al-mu'min, orang mukmin, siapa yang ikut selain jalan mukmin, okey, wa nuslihi jahannam, kami akan bakarnya dalam neraka jahannam. So maksudnya Allah mengatakan semua orang, setiap daripada orang mukmin harus ikut jalan orang mukmin lah, iaitu yang telah ditetapkan oleh orang beriman lah, itu ulama-ulama, insya-Allah. Ini daripada Al-Quran. Okey, ada pun hadis Nabi pernah kata umat Islam tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Qala Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati ala dalalati. Tidak akan berkumpul umat aku ala di atas kesesatan. Bila semua bersepakat akan satu benda, Nabi kata umat Islam tu tidak akan berkumpul atas kesesatan. Kan, mestilah mereka akan berkumpul dalam kebenaran. Okey. Dan yang ketiga, dalil akli. Persepakatan akan mencegah istinbat hukum berdasarkan hawa nafsu. Kan? Bila ada ijma' ulama' bersepakat, maka tidak adalah ulama' yang pandai-pandai berhukum berdasarkan hawa nafsu. Kan? Sebab nak keluarkan hukum yang penting, mestilah berdasarkan kefahaman, berdasarkan ilmu, berdasarkan taqwa dan seumpamanya. Dia bukannya berdasarkan nafsu. Kalau hukum tu dikeluarkan mengikut seorang dua pandangan sahaja, mungkin boleh jadi dia berlandaskan pada nafsu seseorang sahaja. So untuk keluar daripada mencegah hukum dikeluarkan berdasarkan nafsu, maka perlukan sepakat ulama' yang ramai. Okay? So dengan tiga ni, maka kita memahami ijma' tu penting dan mempunyai kuasa dalam menentukan hukum-hukum syarak. Okay, insya-Allah. Okey, so jenis-jenis ijma'. Ijma' ada dua jenis. Yang pertama, sharih, maksudnya jelas. Yang kedua, sukuti, yang maksudnya diam. Ijma' diam. Sharih ni maksudnya persepakatan yang berlaku secara jelas di kalangan semua mujtahid ni jelas menyatakan sepakat, melalui kata-kata atau perbuatan. Maksudnya jelas dia sebut ketujuh orang, dia kata ya, saya setuju, jelas. Adapun sukuti, persepakatan yang berlaku secara jelas di kalangan sebahagian sahaja, sebahagian mujtahid. Kan, kalau ada 7 orang ulama sedang berbincang, 6 orang jelas kata ya, setuju, dan seorang lagi dia diam. Dia tak kata setuju, dia tak kata tak setuju. Dia tak setuju dan dia juga tak melarang ataupun menafikan. So dia diam. So kita tak tahu dia ni setuju ke tak. Kan? Okey. So jenis yang pertama, yang ijma' sharih ni diakui oleh jumhur ulama. Maksudnya ulama setuju boleh diguna pakai hukum. Adapun ijma' sukuti diakui oleh jumhur sebahagian ulama sahaja, iaitu Hanafi dan Hanbali. Adapun Syafi'i sebagai contoh tak setuju, mengatakan ijma' sukuni tidak boleh diterima. Kerana apa? Kerana yang seorang tu mungkin dia diam sebab dia tak faham lagi masalah tentang tersebut, dia perlukan lebih masa untuk study kan sebelum keluarkan hukum, maka dia diam. Okey, maka ijma' sukuti ni, walaupun ulama yang ketujuh itu dia tak kata ya, dia tak kata tidak, kan, maka ijma' sukuti tidak boleh digunakan pakailah sebagai dalil. Okey, dalam mazhab Syafi'i lah. Dan okey, seterusnya kumpulan ijma'. Kumpulan ijma' ada 4.
Satu, ijma' khulafa' ar-rasyidin. Dua, ijma' ahlul bait. Yang ketiga, ijma' ahlul Madinah. Dan yang keempat, ijma' ulama. Okey, ijma' al-khulafa' ar-rasyidin antara Abu Bakar, Umar, Osman dan Ali radhiyallahu anhu. Ini ditolak oleh jumhur ulama, melainkan sebagian ulama sahaja yang menerima ijma' mereka. Kan? Sebab mungkin peredaran zaman hari ini tidak sama lagi dengan zaman apa yang berlaku pada zaman khulafa' ar-rasyidin. Yang kedua, ijma' ahli bait. Ijma' ahli bait ni diterima oleh ulama Syiah sahaja. Okey, ahli bait tu maksudnya yang golongan macam Ali, Fatimah, Hussein dan Hasan. Okey, ahli bait. Ijma' ahli Madinah iaitu ditolak oleh jumhur ulama. Okey, melainkan ulama mazhab Maliki yang menerima ahli Madinah. Kan, mazhab lain menolak ijma' ahli Madinah kerana hukum yang berada di Madinah kan dia kadang-kadang tak selari, tak sama dengan isu-isu masalah di tempat-tempat lain. Kan, even di tanah Arab sendiri, di Mekah, Madinah pun tak sama tang. Apatah lagi di negara-negara lain. Dan sekali jenis kumpulan keempat ijma' ulama, inilah dia diterima oleh jumhur ulama kerana ulama di setengah tempat kan lebih memahami konteks, lebih memahami masalah-masalah yang berlaku di tempat-tempat mereka, maka mereka boleh mengeluarkan hukum dengan lebih baik kan, insya-Allah. Okey, tu kumpulan ijma'. Okey, kilas sekali. Rukun ijma' kita ada, kena untuk menghasilkan ijma' kita kena ada ahli ijma', orang-orang yang bersidang, yang berbincang. Okey. Yang kedua, kita kena ada persepakatan. Daripada ahli tu mereka berbincang dan mereka ada sepakat. Mereka tak boleh, kalau tak ada sepakat maka tak jadi ijma' lah. Dan mereka sepakat untuk keluarkan satu hukum dan hukum tu disepakati. Hukum. So kalau mereka sepakat tapi last kali keputusan kita apa? Keputusan kita tak ada benda lah kan. Tak ada hukum baru, maka tak ada ijma' lah berlaku. So mesti ada orang dia, mesti ada sepakat orang yang berbincang dan juga ada hukum yang dikeluarkan. So kalau tidak ada hukum, maka tak jadi ijma' lah. Okay. Kalau tak ada sepakat pun tak jadi ijma', jadi jumhur sahaja. Okey. Dan syarat ijma', okey, syarat ahli ijma', ahli ni mestilah bersifat adil. Orang ulama tu mesti bersifat adil, iaitu tidak melakukan dosa besar dan tidak melakukan dosa kecil berterusan. Itu maksud adil. Dan ahli ijma' mestilah ulama mujtahidin, ulama yang boleh keluarkan hukum, bukannya ulama biasa-biasa. Persepakatan ni pula mestilah disepakati oleh seluruh, semua ahli. Ia bukannya seorang dua ahli saja yang sepakat. Wujud lebih dari seorang, mesti kena seorang, minimum dua orang kan. Mana boleh sepakat seorang-seorang kan. Okay. Dan sepakat ni apabila dah setuju ke 7 orang ataupun lebih ramai, tak ada seorang pun yang tarik balik dia punya kenyataan. Okay. Kalau lah ada seorang ulama tiba-tiba kata, saya rasa macam nak tarik balik saya punya statement, kenyataan, persepakatan saya, maka ijma' tu hilang, maka bertukar menjadi jumhur. Okay, jumhur ulama. Tak panggil lagi ijma' ulama. Okay, insyaAllah. So, ini adalah syarat dalam ijma'. Okay, settle. Okay, contoh saya ringkas. Pelaksanaan solat 5 waktu itu tidak boleh ditunda dengan sengaja sehingga keluar dari waktu yang ditetapkan. Yang kedua, contoh yang kedua, pelaku dosa besar dan yang berdosa melakukan dosa kecil, ditolak penyaksian mereka. Maksudnya mereka tidak boleh jadi saksi dalam perkahwinan, saksi di mahkamah jenayah dan seumpamanya. Suami setubuhi isteri sedang haid, hukumnya haram. Ini hukum haram ni dikeluarkan oleh ijma' ulama. Okey, insyaAllah. Okey, settle. Okey, ni kumpulan yang jenis-jenis ijma'. Ni authority ijma', dan ini maksud ijma' lah. Okey, insyaAllah. Okey, kita tinggalkan dulu ijma'. Okey, next kita pergi bahagian keempat, last kali al-qiyas, insyaAllah. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan qiyas? Qiyas maksudnya menyamakan. Samakan apa dia? Samakan masalah yang tidak dijelaskan hukumnya dalam nas, itu Al-Quran dan Sunnah. Nas ni maksudnya Al-Quran dan hadis. Masalah tu tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. So kita samakan masalah tu dengan apa? Samakan masalah tu dengan masalah yang ada dijelaskan hukumnya dalam nas. Contoh masalah yang tidak ada hukum dalam nas, contohnya apa dia? Rokok, contohnya kan. Rokok tidak dijelaskan hukumnya dalam Al-Quran atau hadis.
So nak tahu hukum dia, kita kiaskan, kita samakan dengan masalah yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis. Okey. Macam mana nak samakan? Okey, kita samakan kerana terdapat persamaan illah, sebab pada kedua-dua masalah tersebut. Contohnya masalah rokok mungkin bahaya kesihatan. So dalam Al-Quran ataupun hadis ada tak tentang hukum bahayanya kesihatan? Kalau ada, kita samakan hukum dua tu. Contohlah dan seumpamanya. Okey. Okey. Kita tengok authority al-qiyas. Kenapa al-qiyas boleh ada kuasa untuk menentukan hukum syarak? Okey, yang menentukan al-qiyas ada kuasa ada 4. Satu, Al-Quran. Yang kedua, As-Sunnah. Yang ketiga, amalan sahabat. Yang keempat, dalil akli. Dalil akli ni maksudnya bukti secara logik akal. Akal kita pun kata, benda ni logik, sepatutnya kita terima al-qiyas. Okey, Al-Quran kata apa dia? Allah mengkiaskan apa yang berlaku pada umat terdahulu boleh juga berlaku pada umat ini jika mereka buat benda yang sama. Allah kata banyak dalam Al-Quran kan tentang azab ataupun tentang bencana yang berlaku pada umat-umat dahulu kerana mereka punya dosa, maksiat dan seumpamanya, dan benda tu boleh berlaku kalaulah kita buat benda yang sama pada hari ini. Okey. Sunnah Nabi. Nabi memperkenalkan ijtihad Muaz bin Jabal yang diutus ke Yaman jika tiada penjelasan dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Ketika mana Muaz bin Jabal diutuskan oleh Nabi ke Yaman, kan? Maka Nabi mengizinkan Muaz untuk berfatwa ataupun ijtihad ataupun kias masalah baru yang berada di Yaman yang tidak ada masalah tu dalam Al-Quran dan Sunnah. Kalaulah ada masalah dan masalah tu hukum tu tidak wujud dalam Al-Quran dan Sunnah, maka Muaz diizinkan untuk berijtihad. Okey. Amalan sahabat. Okey. Umar Al-Khattab pun sendiri pernah menulis surat kepada Gubernur Basrah iaitu Abu Musa Al-Asy'ari supaya menggunakan kias. Maksudnya Umar sendiri membolehkan Abu Musa Al-Asy'ari gunakan kias ketika mana Abu Musa Al-Asy'ari ni menjadi gubernur di Basrah. Okay, kalau Umar pun izinkan, so maksudnya benda tu valid, boleh digunakan pakai. So dalil akli. Jikalah kias, kita kata jika kias ni tidak dianggap dalil hukum syarak, kita katalah kias ni tidak boleh dijadikan sumber rujukan menentukan hukum syarak, maka sudah pasti banyak masalah tidak dapat diselesaikan hari ini. Masalah baru yang berlaku hari ini yang tidak wujud pada zaman dahulu, kan pasti banyak yang tak dapat diselesaikan. So kita perlukan kias untuk selesaikan masalah-masalah baru. Okey, insya-Allah. Okey, hukum kias. Yang pertama ada al-aslu. Yang kedua al-far'u, yang ketiga al-illah, dan yang keempat hukum al-aslu. Al-aslu apa hukum dia? Okey, apa maksud keempat ni? Al-aslu ni maksud dia perkara yang ada dalam nas. Okey, contohnya nanti kita tengok. Okey, contohnya ni. Okey, ni contohnya arak. Arak ada dalam nas. Okey. Perbincangan hukum arak ada dalam hadis Nabi. Kan? Tentang arak kan yang kita belajar sebelum ni. Al-fa'u pula adalah perkara yang tak ada dalam nas. Yang dalam Al-Quran dan hadis tidak sebut hukum dia. Contohnya ni. Ni air tapai. Kan? Saya ambil contoh ni dalam buku teks lah. Contohnya air tapai. Tak ada Al-Quran tak sebut tentang hukum air tapai. Nabi pun, hadis pun tak sebut tentang hukum air tapai. Okay, so kita panggil al-fa'u, perkara yang tak ada dalam nas. Yang ketiga, illah, sifat yang sama antara asal dengan al-fa'u. Apa persamaan antara arak dengan air tapai ni? Iaitu dua-duanya membawa kepada mabuk. Contohlah, okay, mabuk. Okay, arak mabuk, air tapai pun mabuk. Ada setengah air tapai tu boleh memberi kemabukan. Okay. Maka untuk tentukan hukum arak kita dah jelas sebab ada dalam Al-Quran dan hadis. Tapi hukum air tapai ni tak ada hukum. Kan, sebab tak tahu, sebab tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Okey. Tapi mereka ada persamaan sifat, iaitu dua-dua ni adalah mabuk, memberi kemabukan. So bagaimana nak tentukan hukum ni? Kita tengok hukum asal. Hukum asal apa dia? Hukum asal berdasarkan nas. Dalam Al-Quran ataupun hadis, yang ni apa hukum dia? Adakah sunat, wajib, harus, haram, halal atau macam mana? So dalam konteks arak ni, hukum dia kita tahu ialah arak haram. Okey. Haram untuk seorang tu minum arak. Dan kita katakan dalam konteks ni, arak sama dengan
air tapai dari sudut kemabukan. Arak mabuk, air tapai pun mabuk. Oleh kerana mereka sama dari sudut illah ni, maka air tapai pun tu haram. Tu masuk kias. Okey. Kita keluarkan hukum air tapai jadi haram berdasarkan kita mengkiaskan, menyamakan hukum arak yang haram. Okey. So orang tanya, macam mana kita tahu bahawa air tapai itu haram? Tak ada pun Allah sebut dalam Quran, tak ada pun Nabi sebut dalam hadis. Kita katakan kita menggunakan dalil kias, dalil penyamaan. Okey. Boleh, insya-Allah. Alhamdulillah, settle sudah kita punya bab. Okey, itu saja dalil-dalil yang disepakati Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' Al-Qiyas. Okey, kalau tak faham boleh bertanya. Wallahu alam. So pastikan dalam bahagian kedua kita memahami bahagian ni kesemuanya lah, insya-Allah. Itu saja untuk hari ini. Wallahu alam, jumpa lagi. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.